Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran pendidikan Islam tahun 3 bidang ibadat dengan tajuk Sunat Ab'ad dan Sunat Hay'at. Ustazah harap semua murid telah bersedia. Okey murid-murid, perkara sunat di dalam solat ada dua, iaitu Sunat Ab'ad dan Sunat Hay'at. Ustazah akan terangkan sunat ab'ad terlebih dahulu. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh sunat ab'ad ialah membaca doa kunut. Seterusnya ialah sunat hay'at. Apa yang dimaksudkan dengan sunat hay'at? Sunat hay'at ialah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa iftitah. Adakah murid-murid tahu perkara sunat ab'ad? Perkara sunat ab'ad ada 6. Yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Bacaan selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Perkara sunat ab'ad yang ketiga ialah membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Bacaannya ialah wa ala ali Muhammad. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Seterusnya ialah yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Sekarang kita akan lihat pula perkara-perkara sunat hay'at. Sunat hay'at dibahagikan kepada dua, iaitu dari segi perbuatan dan dari segi bacaan. Baiklah, kita lihat perkara sunat hay'at dari segi perbuatan. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Perkara sunat hay'at dari segi perbuatan yang ketiga ialah melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Seterusnya, yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Dan akhir sekali, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Baiklah, seterusnya kita lihat perkara sunat hay'at dari segi bacaan. Yang pertama, melafazkan takbirul intiqalat, iaitu takbir yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Yang kedua, membaca isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Seterusnya yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk, iaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih dan sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Yang ketujuh, membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Perkara sunat hay'at dari segi bacaan yang ke-8 adalah membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Dan yang ke-10, memberi salam yang kedua.
Baiklah murid-murid, sekiranya tertinggal perkara sunat ab'ad, perlu diganti dengan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi ialah Subhana man la yanamu wa la yashu, yang bermaksud Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Berikut merupakan tata cara melakukan sujud sahwi. Yang pertama, duduk iftirash, membaca tahiyat akhir. Kemudian, hendaklah sujud dan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Seterusnya, duduk antara dua sujud. Kemudian, hendaklah sujud yang kedua dan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Selepas itu, duduk tawarruk, iaitu duduk di tahiyat akhir. Akhir sekali, memberi salam. Alhamdulillah, sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini. Semoga murid-murid beroleh ilmu yang bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.